Di antara perkara yang kemudiannya dibukukan secara berasingan oleh ulama-ulama, iaitu dalail. Orang panggil sini dalam kitab ni dia panggil alamat an-nubuwah. Kemudiannya buku sejenis kita hadis jugalah. Semacam kita hadis juga, dia panggil dalail. Dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah ini kitab-kitab yang hanya mengumpulkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira hak sahih, kau hak dhaif, kau hak lagu mana kau ada berlaku. Campur-campur. Itu dalail orang panggil. Dalam kitab ni dia panggil alamat. Hak tulah ialah hak tulah. Alamat an-nubuwah. Imam Bukhari nak cerita pula tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas cerita syama'il nak cerita pula hak ni. Sebab hak ni pun penting. Orang kemudian tulis kitab suku-suku. Dalail nubuwah Abu Nu'aim misalnya. Dalail nubuwah Imam Baihaqi, dan ramai lagi yang tulis dalail, banyak dalail. Tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Islam, dalam Islam. Imam Bukhari nak mengisyaratkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sini lagi daripada tajuk. Hak sahihnya iaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, alamat an-nubuwah. Situ nubuwah. Mana hak sebelum pada tu walaupun ada, kalau ada pun tapi itu banyak tidak sahih bagi dianya. Dia isyarat dah situ. Fil Islam, dalam Islam. Yani selepas adanya Islam, rasmi Islam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik jadi nabi lah. Sebelum pada tu tidak. Sebelum pada tu tidak. Sebab apa? Sebelum pada tu siapa dia? Nak cara, nak tahu. Tak ada. Sebab itulah dalam dalail ni dia banyak hak tidak sahih. Sengaja anda bawa hal ni satu kitab Siratun Nabi. Sekarang ni pun sudah katanya sudah banyak jilid terjemah. Barangkali sudah habis dah terjemah. Wallahu a'lam. Anda pun tidak tahu terjemah ke dalam bahasa Inggeris dan terjemahan ke dalam bahasa Arab pun diusahakan. Anda tidak pasti adakah sudah siap atau tidak. Tapi ini hak asal dalam bahasa Urdu yang ditulis oleh Sayyid Sulaiman Nadwi. Dalam buku ni jilid yang ketiga, dia menyebutkan tentang mukjizat. Bahas mukjizat saja. Dari sudut falsafahnya, dari sudut ninya, semua bahas tentang mukjizat saja. Jilid yang ketiga. Jadi dalam ni anda rasa tidak nak panjang ni, kita tidak nak baca kitab ni. Cuma sambil lalu baca tajuk tak apa dah. Baca tajuk. Tajuk pun tidak semua juga. Hak nak ceritanya iaitu hak tidak sahih. Bahkan hak maudhu' berkait dengan mukjizat yang dikatakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebar dalam masyarakat begitu meluas. Masyarakat boleh katakan bukan tempat kita saja, mana-mana pun. Sebab apa? Kerana mereka terima nukil saja apa yang ada dalam dalail, kitab-kitab dalail tadi. Maka situlah bermula benda-benda tidak berasas banyak. Dan dalam ni sebenarnya tiap-tiap satu tu dia tahqiq pula. Dari segi hadisnya kedudukan setara mana, dari segi riwayatnya, dari segi dirayahnya, mana dia bahas berlaku. Ni nak sebut hak tidak sahih. Hak sahih pun dia ada sebut juga. Hak sahih. Hak sahih ni hak kita baca tadi lah dalam Bukhari, kita terjemah dah. Air tubik kok jari, tu sahih. Makanan, duduk tasbih, tu sahih. Banyak lagi kita akan baca akan datang ni hak sahih, di antara yang sahih. Hak ni kita nak baca hak tidak sahih, supaya kita tahulah walaupun sepintas lalu. Iaitu ni puncanya daripada kitab-kitab dalail itulah, daripada kitab-kitab dalail. Yang pertama disebut sini berkenaan dengan kejadian Nur Muhammad, nombor satu sekali. Berkenaan dengan kejadian Nur Muhammad. Hak ni tak boleh pakai ni. Ni mana mukjizat-mukjizat nabawi yang tidak terbukti, tidak sabit berdasarkan riwayat-riwayat yang boleh dipercayai, yang boleh dipegang. Tak boleh pegang. Yang pertama Nur Muhammad. Walaupun ada orang yang membelanya apa, itu bela menegakkan benar bahasa saja. Sebenarnya benda ni tidak ada asas. Ulama-ulama hadis sudah sebut dah tentang Nur Muhammad. Itu sah. Hak berkenaan dengan Nur Muhammad ni panjang pula ceritanya. Nur Muhammad itu
turun dari peringkat ke peringkat, daripada Adam sampai kepada Aminah sampai kepada Nabi SAW. Tak ada asas waktu. Yang ketiga, Nur Muhammad ni pernah diserahkan sampai kepada Abdul Muttalib, maka timbullah macam-macam keajaiban pada Abdul Muttalib, tidak ada asasnya. Ni panjang ni, tiap-tiap satu ni anda baca ni, dia bahas suku pula. Ni anda baca tajuk saja, tajuk. Lepas tu Abdul Muttalib didatangi oleh seorang tukang tenung, dan dia tengok pada hidung Abdul Muttalib tu kenabian, nampak kenabian, dan pada hidung sebelah lagi tu nampak kerajaan, dia nampak. Itu pun karut. Begitu juga seorang ahli tenung, tukang tenung perempuan, bertemu dengan Abdullah, ayah kepada Nabi SAW. Dia nampak kilauan Nur Muhammad di dahi ayah Nabi SAW yang luar biasa. Dan dia nak kalau boleh tidur sekali dengan ayah Nabi SAW tu, pada masa tu, sebelum lagi mengandung, mak Nabi SAW mengandungkan dia. Ni perempuan itu karut semua. Lepas tu 200 orang perempuan Quraisy gila kepada Abdullah. Pasal apa? Pasal ada Nur Muhammad di dahi dia. Gila, mati kerana gila. Sedih sangat, tak boleh menikah dengan ayah Nabi SAW. Itu pun karut. Begitu juga ada yang seumur hidup jadi tidak menikah, tak boleh menikah, ada juga. Itu pun karut, tak ada juga. Yang ketujuh, 14 permata yang menjadi lambang kepada Maharaja Kisra jatuh, dan sungai Furat apa tu jadi kering bila Nabi SAW lahir. Itu tidak berasas, tak ada. Yang ke-8, pada waktu kelahiran bunyi suara daripada gaib, dan timur dan barat cerah, jadi bersinar cerah. Tak ada asas. Tak ada asas. Yang ke-9, sebelum kelahiran Aminah bermimpi, yakni ibu Nabi SAW bermimpi. Dia diberi berita gembira akan melahirkan seorang pemimpin besar yang akan diberi nama, suruh bubuh nama Ahmad ataupun Muhammad. Karut semua, tak ada. Seterusnya, pada ketika Aminah ni sakit perut, tak beranak, bintang-bintang sujud ke bumi, sujud ke bumi. Tak ada itu semua, tak ada. Itu hak lebih-lebih lah tu, lebih-lebih. Yang ke-11, pada ketika mengandung tidak nyata. Mengandung dia tidak seperti ramai-ramai orang mengandung jadi perut besar, perut buncitnya ni, tak ada. Dan dia tidak berasa berat apa-apa, tak ada berasa apa satu, macam tak ada apa. Hak lagu tu kalau ada, tak ada tu, tak betul tu. Yang ke-12, hak ni sebalik orang tadi pula. Ada juga cerita dia berasa pelik berat, pelik beratnya semasa mengandung. Hak sebalik orang tadi, ni pun tak betul, kedua-dua tak betul. Yang ke-13, pada ketika kelahiran Nabi SAW tu, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu syurga terbuka, dan malaikat saling menyampaikan berita gembira kepada satu sama lain. Tak ada asas. Ni semua ni menjadi bahan cerita, kata dia, yang cukup menyerikan majlis ketika maulud ni, kata dia. Orang duduk baca cerita-cerita ni. Yang ke-14, bila Nabi SAW dikandung oleh ibunya, binatang-binatang boleh bercakap. Binatang-binatang boleh bercakap. Tak ada lagu tu. Binatang-binatang orang Quraisy ni boleh bercakap. Yang ke-15, ketika Abdullah lahir, muka dia tu sinar supaya matahari. Yang ni ayah Nabi SAW, sinar supaya matahari. Tak ada. Yang ke-16, ketika lahir Aminah, ketika Nabi SAW lahir, Aminah ni, mak dia ni nampak 3 orang. Dia nampak 3 orang mari. Satu orang tu ada di tangan dia tu macam kendi gitu. Ada seorang lagi, satu bekas macam apa ni, apa kita kata, jeluk gitu, macam jeluk.
daripada zamrud hijau apa ni, itu semua tak ada. Yang ke-17, pada ketika kelahiran Nabi SAW, ibu Nabi Aminah nampak sepotong awan mari, dan bunyi macam-macam suara pelik daripada awan itu pun tidak ada. Yang ke-18, selepas kelahiran itu, timur dan barat ni cerah tiba-tiba. Lepas tu Nabi SAW apabila dia lahir tu, dia duduk cokoh gitu, duduk apa kita kata, duduk macam mengakak, budak mengakak gitu, duduk gitu. Dia keluar tu lagu tu. Supaya budak sudah boleh duduk mengakak dah. Itu tak betul. Pada malam kelahiran Nabi SAW itu, ada pemimpin Yahudi mari berjumpa dengan pemimpin Quraisy ini, tanya tentang lahir dokah. Kata Nabi akhir zaman macam-macam lah ceritanya. Tak ada tu. Lepas tu yang ke-20, Abbas menceritakan, ini pak saudara Nabi SAW menceritakan bahawa ketika Nabi SAW duduk dalam buaian lagi, dia bercakap dengan bulan. Dia tengok Nabi SAW bercakap dengan bulan. Itu pun tak betul. Tak betul. Yang ke-21, Nabi SAW bercakap mana ketika dalam buaya itu. Ketika dalam buaya itu ada dia bercakap. Tak ada. Tak ada. Pada ketika dia lahir itu, Halimah yang akan menyusukan dia tu, Halimah tu mari dah. Dia tengok kepada Nabi SAW. Bila Nabi SAW tengok kepada dia tu, dia senyum. Nabi senyum pada masa kecil lagi, sebelum pada diserahkan kepada dia tu. Yang ke-23, pada masa kecil itu sudah dibelah dada dia. Sudah dibelah dada supaya masa nak pergi Mi'raj. Itu tidak berasas. Yang ke-24, pada ketika berada di rumah Halimah, orang-orang Yahudi pergi cari Nabi akhir zaman ni. Bila dia pergi cari dan dia kenal, mereka cuba nak bunuh Nabi SAW pada masa kecil. Tak ada. Itu pun tidak berasas. Yang ke-25, Nabi SAW dengan adik-beradik susu dia pernah bermain-main tengah panah, tiba-tiba awan mari. Begitulah setiap kali dia duduk main, awan tudung dia. Jadi sehingga tidak kena panas. Itu pun tidak ada asas. Tak betul. Yang ke-26, cerita Bahira rahib. Tu cerita tu pun dipertikaikan oleh ulama. Nastura rahib ini pun dipertikaikan. Begitu juga bila orang Quraisy buat perjanjian sesama dia, lepas pada tu selama sekian-sekian apa tu dia tulis, lepas tu hak tu kena dimakan oleh anak-anak, itu pun tidak betul. Tidak sahih juga. Seterusnya yang ke-29, ketika Nabi SAW bersembunyi dalam gua Thawr itu, marilah laba dan sebagainya, buah pati, betul laba buat sarang tepi itu, tak ada semua. Itu tidak sahih. Pada masa kecil Nabi SAW pegang ambing susu kambing hak kosong, tak ada apa, tiba-tiba keluar susu banyak. Tak ada, tidak berasas juga. Begitu juga kisah Ummu Ma'bad dan lain-lain lagi, banyak lagi. Itulah sebahagian yang disebutkan yang tidak sahih, yang disebutkan dengan tahqiq sekali. Cuma anda baca tajuk-tajuk saja tu. Kemudian hak sahih pun banyak juga yang disebutkan hak sahih. Jadi hak sahih ni sebahagiannya kita akan jumpa lah apabila kita baca Bukhari ni. Bila kita baca tengah baca ni, kita akan jumpa lah.